Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk hati-hati dan serang diri sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk sikit sebanyak menambahkan perbendaharaan maklumat kita tentang agama yang kita sayangi ini. Ya, dalam fikiran tu ada juga beberapa perkara yang saya nak komen, tapi sebab rakaman ni saya tak nak lah komen yang susah juga. Rakaman ni sikit sebanyak kongkongan pun ada ya. Maklumlah khalayak dengar. Tak apa, kita teruskan dengan tajuk je lah. Bukan nak komplain, tak ada. YouTube saya pun nampak tersebar luas juga. Tuan-tuan sekalian, memanglah tujuan utama Tuhan mencipta kita ialah untuk kita beribadah kepada Dia. Tuhan sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Jadi satu-satunya tujuan Tuhan mencipta manusia ialah untuk kita beribadah kepada Dia. Dia bukan tuntut. Dia tidak memerlukan apa kepada kita. Jadi pernah tak kita tanya mengapa kita kena sembah Tuhan? Kita beribadah kepada Dia tu maknanya kita kena sembah Dia. Mengapa kita kena sembah Dia? Tuan-tuan sekalian, Allah yang maha perkasa, yang maha agung ini, Dia tidak perlukan apa-apa pun daripada kita. Kita patuh atau tak patuh, kita taat atau tak taat, tidak menjejaskan sedikit pun apa kepada Dia. Kalau kita patuh pun tidaklah mengembirakan Tuhan. Kita tak patuh, kita derhaka pun tidaklah menyedihkan Tuhan. Itu berbeza dengan baharu. Maka dengan sebab itu, apabila Dia suruh kita beribadah kepada Dia, apabila kita beribadah, adakah itu menambahkan sesuatu kepada Dia? Tidak. Apabila kita derhaka, kita tak ikut perintah Dia, apakah itu mengurangkan sesuatu kepada Dia? Tidak. Jadi kalau dah begitu, kita patuh pun tidak menambahkan apa-apa kepada Dia, kita derhaka pun tidak mengurangkan apa-apa kepada Dia, jadi apa tujuan Dia perintah kita sembah Dia? Ini soalannya agak filosofi yang patut kita sedar untuk menjadikan kualiti ibadah kita betul-betul signifikan kepada kehidupan kita. Bukan setakat kita buat gitu, tapi mempunyai makna tersendiri. Tuan-tuan sekalian, bahkan waktu kita beribadah tu tak membadai setakat perbuatan tu saja. Kalau setakat perbuatan tu, Nabi pun kata orang yang semayang macam patukkan burung pun ada. Tapi dia nak jiwa yang bersama-sama dengan perbuatan tu sekali, barulah ibadah tu diterima. Begitu sekali. Sedangkan kalau sama-sama manusia ni, kalau kita bagi derma, bagi bantuan, walaupun hati tak jujur, tak ikhlas, dia tak tahu, dia terima aja. Tapi kalau Tuhan, Dia tak terima yang itu. Dia nak hati itu dulu, walaupun perbuatan tak berapa cantik, tak berapa elok, tapi hati itu mesti tulus ikhlas semata-mata kerana Dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dah begitu, nature ibadah kita tidak menguntungkan ataupun merugikan Allah. Jadi apa tujuan kita menyembah Dia? Dan kata lain, mengapa Dia suruh kita sembah Dia? Tuan-tuan sekalian, saya nak baca ada dua ayat yang relevan dalam isu ini. Yang pertama, tuan-tuan tengok surah An-Naml ayat 40.
Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sulaiman berkata, apa yang dia dapat ini adalah kelebihan anugerah daripada Tuhan kepada saya. Dia guna bahasa saya, anugerah Tuhan kepada saya untuk menguji sama ada saya bersyukur ataupun saya kufur. Kufur itu lawan kepada syukur. Jadi apa yang dia dapat daripada Tuhan tadi, dia tidak bergembira sepenuhnya. Dia kata itu ujian Tuhan, sama ada saya bersyukur ataupun saya kufur di atas pemberian Allah itu. Dia sebut lepas itu, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur makna kita beribadah kepada Tuhan, sebab bersyukur itu juga salah satu daripada elemen ibadah. Maka siapa yang bersyukur, faedah syukur itu dapat kepada dia. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang kufur, bermakna tidak bersyukur, maka Tuhanku itu maha kaya dan maha mulia. Maknanya ayat ini dengan jelas, kalau kita bersyukur sebagai simbol ibadah kita kepada Allah, syukur juga satu elemen beribadah sebenarnya. Ibadah ni jangan terfikir solat, puasa aja. Kita bersyukur dan kita rasa alhamdulillah tu salah satu bentuk ibadah kita kepada dia. Maka faedah daripada syukur itu kita yang dapat. Maknanya amal ibadah tu kebaikannya akan datang kepada kita juga. Sesiapa yang kufur, mana derhaka kepada Allah, sesungguhnya Allah Tuhan aku itu maha kaya dan maha mulia. Maknanya Tuhan tak heran kalau kita derhaka kepada dia, kita kufur kepada dia. Tuhan tak heran, orang Kedah kata, tidak menjejaskan apa-apa kepada Tuhan. Itu satu. Ayat selanjutnya surah Fatir ayat 15. Mengapa kita kena beribadah kepada Allah? Faedahnya datang kepada kita. Faedah daripada ibadah, keburukan daripada kita tidak beribadah pun datang kepada kita. Jadi dalam konteks ini, yang memerlukan perbuatan ibadah atau tidak itu Tuhan, dia minta kita beribadah kepada dia, bukan dia perlu. Tetapi yang perlu kepada ibadah tersebut kita sendiri. Kita yang betul-betul perlu pada ibadah, walaupun Tuhan yang memerintah kita menyembah dia. Firman Tuhan, ya ayuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu kesemuanya fakir, kamu semuanya miskin, kamu semuanya yang memerlukan kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah itu yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi dengan jelas ayat ini, kesemua manusia perlu kepada Allah, tapi Allah langsung tidak perlu apa-apa daripada manusia. Kita, sebab tu kita jangan sebut kita orang kaya, sebab kaya dari segi sifat Tuhan di sini, dia tak perlu kepada sesiapa pun selain pada diri dia. Itu maksud kaya. Tapi kita lagi kaya, lagi perlu pada orang lain. Tak, jangan tak percaya. Lagi dia kaya, dia dapat kenduri pun, kalau orang tak pergi makan, dia tak boleh buat kenduri. Itu contoh mudah. Dia nak kahwin banyak sebab dia duit banyak, kalau perempuan tu tak mau, tak boleh kahwin. Itu yang seronok. Jadi dengan sebab itu, kita memerlukan orang lain ini satu perkara yang kriteria yang paling dominan kepada manusia, sedangkan Tuhan bukan begitu. Maka dengan sebab itu janganlah kita ego kalau dia dah kaya, dan janganlah dia merasa hina diri apabila dia miskin. Orang miskin diperlukan oleh orang kaya kerana orang miskin nak menggunakan harta dia. Orang kaya memerlukan orang miskin dalam keadaan begitu. Orang miskin memerlukan orang kaya mungkin segi bantuan dan sebagainya. Kita yang terasa, manusia ni kita rasa kita berbudi sebab kita rasa orang miskin perlu pada kita, tapi kita lupa kita memerlukan mereka. Kalau tak percaya, orang kaya-kaya betul dia tak perlu pada orang pergi duduk dalam hutan atau sewa sebuah pulau, duduk di pulau tu, siapa tak kacau, sedia semua alat-alat kemudahan apa dah, sedia duduk kat situ. Tak nak juga. Itu membuktikan bahawa Tuhan mencipta kita, memang nature-nya kita perlu kepada orang lain. Dalam konteks ini, Allah lah tempat tumpuan kita perlu. Sebab itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad itu tempat tumpuan pergantungan manusia. Ada satu hadis kursi yang cukup cantik, hadis kursi ini. Hadis kursi maksudnya hadis yang Allah bercakap tapi dengan bahasa Nabi yang bawa, tapi ayatnya seolah-olah Tuhan yang bercakap. Itu hadis kursi. Hadis kursi ini bunyinya begini:
Ya ibadi innakum lam tablu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kamu tak mampu nak memberi kemudaratan kepada aku. Kamu tak boleh nak memberi apa-apa kemudaratan kepada aku, kata Tuhan. Walan tablu naf'i fatanfa'uni. Kamu tak boleh juga nak mendatangkan apa-apa manfaat kepada aku. Kamu tak boleh nak memberi apa-apa faedah kepada aku. Itu kata Tuhan kepada makhluk. Ditambah lagi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dhalika fi milki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau awal di kalangan kamu, orang yang paling akhir sekali di kalangan kamu, manusia di kalangan kamu, jin daripada kalangan kamu, kesemua mereka itu paling bertakwa, sabar seperti seorang yang bertakwa. Tidak ada siapa pun yang derhaka kepada aku. Sedikit pun itu tidak menambahkan apa-apa kepada aku. Itu ayat saya tadi. Tambah lagi hadis ini. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Wahai hamba-hambaku, jikalau orang yang paling awal di kalangan kamu, yang paling akhir sekali di kalangan kamu, manusia di kalangan kamu dan juga jin di kalangan kamu, jikalau mereka semua itu menderhaka kepada aku dan penderhakaan mereka itu paling dahsyat sekali, sedikit pun perkara itu ma naqasa zalika min milki syai'a, sedikit pun itu tidak mengurangkan apa-apa yang ada pada aku. Ini hadis kursi yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila Tuhan memerintahkan kita beribadah kepada Dia, maka faedah daripada kita beribadah itu datang kepada kita. Bahkan kalau kita tidak beribadah kepada Dia, keburukan daripada kita tidak beribadah itu juga datang kepada kita. Tuan-tuan sekalian, perintah Allah memerintah kita beribadah kepada Dia, itulah satu-satunya perintah Tuhan kepada Dia. Tuhan tidak minta yang lain-lain. Yang lain-lain itu semua kita yang minta pada Dia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, manusia, bukan saja orang Islam, yang gagal beribadah kepada Tuhan, manusia itu telah melakukan satu kegagalan yang amat dahsyat dalam hidup dia. Tidak ada kegagalan lain yang mengatasi kegagalan manusia beribadah kepada Allah. Walaupun dia kematian isteri, dia rugi harta berjuta-juta, dia masuk penjara, pada semua tak kira, itu masih kecil berbanding kalau dia gagal menyembah Allah, gagal beribadah kepada Allah, dia gagal memenuhi tujuan utama Allah mencipta dia. Bayangkan, jika kalau satu manusia yang diciptakan oleh Allah, dia gagal menyembah Allah dengan apa juga alasan yang dia berikan, maka dia gagal dengan gagal yang segagal-gagalnya, kerana dia gagal berada di atas tujuan Allah mencipta dia. Paling gagal sekali. Sebab itu tuan-tuan tengok, solat itu sebagai simbol ibadah kita, top sekali lah. Bukan senang-senang nak tinggal solat. Ibadat-ibadat lain boleh ganti. Puasa boleh bayar fidyah, boleh anak-anak boleh puasa ganti. Haji pun boleh buat haji badan. Zakat pun boleh orang tolong bayar. Tapi solat tidak ada ulama kata orang lain boleh bayar. Sebab tu ada amalan-amalan khurafat di kampung yang buat fidyah untuk membayar fidyah solat, itu bohong. Tak boleh, solat tidak boleh diganti. Sebab itu masuk ICU pun, kalau otaknya masih alert, masih sedar, dia masih dituntut solat. Ada beberapa ketika saja yang orang tu tak dituntut solat. Kalau dia tak nak solat, kalau dia sebagai seorang Islam, dia jadilah orang tu. Yang pertama, gila, pitam, tak sedar diri, macam orang dah tak perasan, tak tu macam orang nyanyuk pun kadang-kadang dia on juga otak dia kan. Jadi orang macam tu tak payah solat, ataupun dia pengsan terus tak jaga dah. Sebab tu kita tertidur, habis waktu tak dituntut. Tapi takkan macam itu, waktu lain semua kena solat. Sebab itu solat itu dipermudahkan dalam semua keadaan. Caranya berlainan. Waktu susah begini, waktu air tak ada begini, waktu naik bilik ICU begini, waktu ni begini. Ini satu hal lagi saya tengoklah perangai orang kita lah. Masuk hospital seminggu tak salat. Dia kata dia duduk atas katil, payah nak pergi bilik air. Tak.
Saya pernah masuk sekali dua, banyak kali, bukan sekali dua. Saya masuk hospital campur-campur belas kali. Tengok orang tu nama haji di depan, tapi duduk atas katil panjangnya. Saya kadang-kadang saya bersolat dia di kawasan lapang tu, nak bagi dia orang tengok time masa waktu solat, bukan nak menunjuk. Kurang-kurangnya kita berdakwah secara tak rasmi, tak langsung. Nampak tak jejas pun, mungkin dia orang fikir dia lah, saya. Jadi saya pun dah sekali dua nampak tak ada kesan, saya pun semayang dalam bilik je lah. Begitulah bagaimana kita jangan begitu mudah-mudah untuk tinggalkan solat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau menjadi seorang Islam, kalau dia tinggal ibadat-ibadat lain mungkin ada justifikasinya. Kalau nak pergi haji mungkin tak dapat giliran, nak pergi zakat mungkin pendapatan tak cukup, nak puasa mungkin penyakitnya yang tak boleh puasa, kalau orang tua kerana ketuaannya, tapi tidak ada alasan yang boleh menyebabkan orang itu tinggal solat. Tiba-tiba dia tak solat juga, tak usah mengakulah sebagai seorang Islam. Sehingga ulama kata kalau dia buat apa ibadat pun, selagi orang tu tak solat, maka ibadat tu tak diterima oleh Allah. Walaupun sah betul kata ulama, tapi pahalanya tergantung antara langit dan bumi, sehingga dia melakukan solat balik. Begitu as-salatu imaduddin, salat itu ialah tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang tinggal salat dia meruntuhkan agama. Kalau dah tiang dah patah, the whole building collapse. Jadi begitulah ibaratnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, amat perlu bagi kita menjaga tentang solat, orang di bawah tanggungan kita dan orang-orang yang berdekatan di bawah riayah kita, amat perlu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita nak bagi beberapa tujuan dan beberapa faedah daripada salat ini. Setelah itu satu-satunya yang Tuhan minta kepada kita, maka kita nak tengok sekadar yang sempat pagi ini, faedah-faedah ataupun tujuan-tujuan kebaikan yang kita dapat daripada salat. Yang pertama sekali, salat itu atau ibadah, kita usah sebut salat, kita sebut ibadah. Salat itu terlalu partikular sangat. Ibadah itu merupakan santapan rohani. Ibadah ialah santapan rohani. Maksudnya begini, manusia yang sempurna dia ada dua elemen. Yang pertama elemen jasmani, itu tubuh badan yang cantik, badan yang handsome, keluar perempuan yang lawa, cergas, sehat, matanya semua elok, itu jasmani. Manakala rohaninya apa dia? Manusia tak mengenal rohaninya. Banyak orang dia tak mengenal rohani, dia kenal jasmaninya saja. Oleh sebab dia hanya kenal jasmani saja, dia tak kenal rohaninya, maka sepanjang hidupnya dia melayan jasmani saja. Makannya tak pernah kurang, rumahnya di make up sampai tak kira lagi, beli lukisan sedih sampai beratus ribu pun ada, tapi nak bagi derma kat masjid 2,000 pun payah. Itu memuja jasmani, fizikal. Tukar motorkar bersilih ganti, tapi nak bagi derma fakir miskin susah. Dia terlalu melayan jasmaninya sebab dia tak kenal rohaninya. Sebab itu pada masa yang sama, apabila manusia dia terlalu melayan jasmaninya terus kenyang, bahkan kekenyangan jasmaninya lebih daripada dia perlu, maka gemuk ke depo, darah tinggi datang. Dia layan jasmaninya dengan mengaut berbagai-bagai kekayaan secara legal dan secara tak legal, akhirnya dia tension dengan kekayaan tersebut, terlibat dengan rasuah kerana terlalu jasmani. Sedangkan pada masa yang sama, rohaninya menjerit-jerit kelaparan, rohaninya menangis-nangis kehausan, tapi dia gagal memberi santapan rohaninya kerana dia tidak mengenali, bahkan mungkin dia tak mengetahui yang rohaninya kelaparan dan kehausan, lantas dia abaikannya. Sebab itu tuan-tuan tengok, dia tergamak lalu di hadapan masjid ketika orang solat, dia tidak indah apa-apa pun. Ketika orang azan, dia lalu dengan berselambar gitu. Bahkan kedai kopi berada di hadapan masjid, dia bersembang di kedai kopi dengan elok. Orang sedang azan, dia telinganya tak bergerak pun untuk datang ke masjid, sebab dia tak mengenali rohaninya. Lantas
masjid berkumandang, semua tidak ada jejas apa-apa kepada dia. Mungkin sampai kepada peringkat macam tu, rohaninya telah menjadi beku, kaku, keras, sehingga tak dimasuki lagi dah sebarang unsur-unsur yang boleh melembutkan dia. Sedih orang begini tuan-tuan sekalian, dan begitu banyak. Kalau tuan-tuan tengok elemen rohani ni, apa yang kita maksud rohani? Kesian, rasa bersalah, rasa rendah diri, rasa humble, aku di ada Tuhan, tentu aku. Jadi perasaan-perasaan menjatuh itu semua kerohanian. Jangan kata manusia tuan-tuan sekalian, binatang pun Tuhan bekalkan rohani tapi sedikit. Harimau binatang yang makan segala daging-daging, tapi tak ada nampak harimau makan anak dia. Ada unsur elemen rohani sedikit kepada harimau. Ibu ayam tu binatang yang paling penakut dengan manusia. Tengok kita pergi cepat memang dia lari. Tapi kalau anak, sekawan anak ikut di belakang dia dalam 10-15 ekor, dia akan menyerang orang yang pergi pada dia. Rohaninya ada. Dia tak fikir apa yang berlaku pada dia. Tuan-tuan tengok. Tapi setakat yang memenuhi keperluan dia. Jadi manusia yang mengabaikan rohani sampai peringkat tak tahu mana boleh, mana salah, mana tak salah, hidupnya bergelumang dengan berbagai-bagai pemujaan terhadap jasmani sahaja, alangkah ruginya orang yang macam itu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, inilah keperluan kepada rohani yang macam ini, supaya rohani yang hati kecil tadi, keperluan naluri, dia panggil naluri semula jadi, yang Tuhan telah ciptakan kepada manusia. Semula jadi manusia ada perasaan itu, cuma dia menyadari, dia menyemaikannya atau tidak, ataupun dia mengabaikannya atau tidak, sama ada sejauh mana dia mempunyai bibit-bibit keimanan dalam jiwanya. Saya nak baca satu dua ayat yang menunjukkan kata fitrah bergantungnya manusia kepada Tuhan itu ialah fitrah semula jadi, benar rohani yang Tuhan telah ciptakan semula jadi. Satu ayat, tuan-tuan boleh tengok surah Yunus ayat 22. Wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha. Apabila Allah telah menjalankan kamu di laut dan di darat, di laut dengan kapal-kapal kecil lah kalau zaman dulu, dengan kapal layar misalnya. Apabila kamu berada dengan di atas satu kapal layar misalnya, dan kamu berjalan, ada air, ada angin yang tiup dengan elok, kamu seronok. Bagi orang yang berlayar dengan kapal layar zaman dulu, memanglah angin datang seronok, cukup seronok, paling nyaman. Kemudian farihu biha ja'atha bi rihun 'asifun wa ja'ahumul mauj, tiba-tiba datang angin yang kuat, ombak menggulung, dan ombak datang di segenap penjuru. Tuan-tuan selalu dengar bahawa dia kata angin di laut tak menentu, dia tengah-tengah tenang, kadang-kadang tiba-tiba dia datang ribut. Memang itu dah berita selalu kita dengar, pusingan angin laut. Tiba-tiba datang angin laut di segenap penjuru, ombak yang melambung tinggi, dan setiap penjuru di kapal kamu tadi telah dinaiki oleh air. Min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim, dan orang-orang yang ada dalam kapal itu dah fikir dah, habislah kita kali ini, kita akan tenggelam lah. Dan Allah al-mukhlisina lahuddin, ketika itu dah tidak ada apa-apa lagi yang boleh dia minta pertolongan, dan dia boleh mengharapkan kapal pada dia ambang nak tenggelam. Maka apa yang mereka buat secara spontan dan semula jadi, mereka berdoa hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas semata-mata kerana agama. Itu nature manusia. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika Engkau melepaskan kami daripada bala ini, pasti kami menjadi orang yang syukur. Tuan-tuan tengok kisah tsunami, saya masih teringat lagi kisah tsunami dulu tahun 2011 kah. Ada satu peristiwa yang menyayat hati saya, masih teringat berita tu. Seorang perempuan yang saya rasa dia baru mula mengandung atau tak silap, terdampar di tengah lautan Selat, lepas sebelah lautan ini, di sebelah barat Sumatera itu, dekat 300 km dengan sebelah pantai, di atas satu batang kelapa. Dia bergayut di batang kelapa itu aja. Makanannya Maggi yang terlekat-lekat di dondong kelapa dan makan dengan itu. Dia sebab dalam 3 atau 4 hari. Tiba-tiba satu kapal lalu
Kapal nampak dia kapal-kapal dah kapal lambat, dia umur sederhana tak tua sangat. Mungkin itu yang menyebabkan dia tahan. Angkat dia ke atas. Bila balik ke darat, apabila orang tanya dia apa yang menyebabkan dia selamat, maka dia kata dia tidak ada daya lain. Waktu tu hanya pergantungannya kepada Allah 110%. Dia doa sepanjang-panjang, tapi dia masih ingat insya-Allah Tuhan akan menolong dia, sebab kalau tak silap saya anak kecil dia masih ada. Dia kata itu saja, tidak ada yang lain, dia yakin penuh begitu, maka selamat. Bermakna secara nature-nya orang akan jadi begitu. Contoh pernah dengar berkali-kali nelayan-nelayan kita yang hanyut di Laut Cina Selatan. Orang yang berada dalam perahu-perahu kecil ni, injin sangkutnya mati, 200-300 kilo di tengah laut. Apa yang ada? Makan bekalan dah habis. Kadang-kadang tangkap ikan saja yang ada. Kerana air pun dia ambil, tak ada air hujannya untuk minum. Harapan untuk hidup tu boleh katakan tipis sangat, tetapi masih berdoa dan sebagainya. Tiba-tiba kapal lalu. Bila mereka dapat diketemui dan diselamatkan oleh apa juga kapal, mereka balik ke darat, dan apabila ditanya, mereka bersyukur. Dan apa ditanya, apa yang boleh menyelamatkan kamu? Kami tak tahulah, Tuhan sajalah yang telah menyelamatkan kami. Kami dah tak fikir dah, kata penuntut kami. Itu jawapan-jawapan yang kita dengar. Bermakna secara fitrah, secara nalurinya, secara semula jadinya, manusia akan kembali kepada Tuhan. Cuma kebanyakannya waktu dia susah. Waktu dia senang dia lupa Tuhan, itu biasa saja. Waktu senang lazimnya dia lupa Tuhan. Waktu susah, sehingga saya ada di kalangan kaum keluarga saya yang agak dekat di kampung dulu, dia ni memang agama tak ada, kurang sangat. Apalagi dia dah kena stroke. Saya pergi ziarah, dia kata, Masya buat macam mana Tuhan tak sayang kat aku, sedangkan aku baik juga, tapi orang lain lebih teruk pada aku, pun tak sakit, tapi aku, dia masih ada unsur rujuk kepada Tuhan, walaupun secara ada bentuk kecewa. Sedangkan waktu dia sihat, nak sebut perkataan Allah pun jarang-jarang. Jadi itu tuan-tuan sekalian, bahawa nature semula jadi Tuhan ciptakan kepada manusia ada unsur rohani yang macam itu. Tiba-tiba kalau kita mengabaikan rohani yang macam itu, kita telah melakukan satu pengabaian yang amat besar dalam hidup kita. Itu keperluan utama. Maknanya ibadah kita memenuhi ruangan ini, untuk memenuhi aspek rohani ini. Sebab tu kita rasa lonely berseorangan, tapi bagi orang beribadat tak rasa lonely. Sebab itu kata satu hadis, ma ajabal mu'min kullu lahu khair. Begitu hebat seorang mukmin yang tulen, apa saja yang berlaku kepada dirinya semua baik. Apabila dia dapat kebaikan, dia syukur, alhamdulillah, baik. Apabila dia ditimpa musibah, dia redha dan dia sabar, baik. Tapi bagi orang yang tak beriman, dia dapat kebaikan, dia dapat untung, dia apa? Ini I punya, ini titik peluang I punya, dengan angkuhnya, dengan egonya, buruk. Bila ditimpa bala, dia sumpah seranah, dia maki, dia kecewa, berputus asa. Kalau teruk-teruk mungkin sampai bunuh diri. Salah. Jadi baik kepada orang yang beriman dengan baik kepada orang yang tak beriman sama saja kebaikan tu, keuntungan dan sebagainya, tapi penerimaannya berlainan. Begitu juga keburukan kepada orang yang beriman, keburukan kepada orang yang tak beriman sama juga, tapi penerimaan orang beriman berlainan berbanding dengan penerimaan orang yang tak beriman. Ini yang membezakan antara orang beriman dengan yang tak beriman. Sebab tu kita tengok orang yang beriman, musibah dia yang dia terima kita tak berapa nampak, sebab dia menerimanya dengan penuh redha, dengan penuh tenang. Tapi kalau musibah yang diterima oleh orang yang tak beriman, dengan kedut mukanya, dengan bahasanya, dengan macam-macam, kita nampak sangat benda yang sama. Ini penerimaan banjir baru ni, cuba tuan-tuan tengok bagaimana penerimaan di kalangan mangsa-mangsa banjir ni berlainan. Kalau kita nak huraikan terlalu panjang benda ni. Di sini tuan-tuan sekalian, nature itu berlainan. Bagi mereka yang dekat hati mereka dengan fitrah kerohanian ini, dekat dengan Allah, penerimaan segala bala itu lain bentuknya berbanding dengan orang yang tidak. Maka dengan sebab itu Ibnu Taimiyah dia kata, keperluan manusia kepada Tuhan ini sebagai santapan rohani, dia kata dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk memang ibadah kita memenuhi tuntutan ini. Itu yang dimaksudkan iyyaka na'budu dalam Fatihah. Kita memerlukan Tuhan, ya Allah, hanya kepada Engkau saja kami sembah.
Itu keperluan utama yang saya telah urai panjang tadi. Dan yang kedua, kita memerlukan kepada Tuhan kerana pergantungan dan tawakal kita. Tidak ada yang lain yang kita boleh bergantung, seperti orang yang hanyut dalam laut tadi. Itu yang dimaksudkan iyyaka nasta'in. Akan di kau saja Allah kami bergantung untuk pertolongan. Saya baca ayat ni daripada kecil sampai ketua. Maksud tafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi saya menyadari signifikannya kepada hidup kita dalam akhir-akhir ini saja, setelah saya mendalami maksud di sebalik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia mana dalam tafsir-tafsir yang besar-besar. Akan di kau saja kami sembah. Mana pergantungan kita kepada rohani, hanya kepada Tuhan saja kita menyembah, itu ialah satu perkara yang paling utama, memenuhi tujuan Tuhan mencipta kita. Lagi kita tak sembah Tuhan, kita rasa sabar tak kena. Bagi orang solat, kalau bagi tak solat nak tidur pun tak boleh. Cucu saya yang kecil, waktu tu umur baru 7 tahun atau 8 tahun, dia baru mula belajar salat, mak bapak dia ajar. Tapi dia salat dah tak tinggal. Dia tertidur dengan saya lah, pada saya pergi rumah dia. Tertidur, tiba-tiba bangun dalam pukul 2, pukul 1, pukul 2 dia bangun. Saya sedar, saya tanya, Afan lagi apa? Afan tak solat lagi lah Bapa Wan. Afan tertidur tadi, Afan tak solat. Terus dia bangun pergi ke gas, ambil air sembahyang, pasang lampu kecil, datang solat balik Aisyah, dengar, datang tidur balik. Tuan-tuan tengok panggilan hati, gerakan hati, suara murni dalaman kejiwaannya telah mula menggerak hatinya, walaupun umur yang kecil, sebab ditanam dari pangkat awal. Sedangkan kalau dia tak bangun solat pun siapa bukan tahu, bapak dia bukan tahu, mak dia bukan tahu. Dia semayang dulu pun bapak dengan mak yang suruh, saya pun tak tahu. Dah mula dah benih kejiwaan kerohanian, jaga kerohanian yang saya sebut tadi telah mula tersemat, benih yang telah ada. Itu contoh-contoh kecil. Bagi orang yang dah macam kita ni, lagi tak salat buat apa semua tak kena, ya tak? Terus sampai masa waktu, ya tak? Itu contohnya, tarikan. Itu keperluan kita kepada ibadah kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, keperluan kita kepada pergantungan hidup. Yang iyyaka nasta'in, seperti orang yang tersadai tadi, seperti orang yang dalam keadaan kesusahan. Kepada siapa dia nak mengadu? Kepada siapa yang berdoa? Tak lain tak bukan daripada Allah. Jadi itulah signifikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama. Baru yang pertama. Nak boleh berapa, ada 5-6, saya boleh cakap 2-3 pun jadi dah. Yang kedua, keperluan kita kepada ibadah ini. Al-ubudiyah lillah sabilul hurriyah, terjemahan Melayunya, pengabdian kita kepada Allah, jalan kita mendapat kebebasan yang abadi, kebebasan tulen. Tentu percayalah, sesiapa yang tidak mengabdikan dirinya kepada Allah, dalam braket tidak menyembah Allah, dalam kata braket juga tidak beribadah kepada Allah, pasti orang itu akan mengabdikan dirinya kepada makhluk, tanpa sedar atau dia sedar. Percayalah. Sebab itu ada orang sembah manusia, Fir'aun. Ada orang sembah hantu jemalang, makhluk-makhluk halus, orang asli. Ada orang sembah roh-roh tok nenek, saya tak payah sebut orangnya. Sebab kekosongan, vacuum yang ada di dalam tadi mesti dipenuhi secara yang macam ini. Jadi kalau Allah tak disembahnya kerana dia tidak mengenali Allah, ataupun dia tidak mendapat dakwah semacam ini, maka yang akan disembah dia ialah makhluk. Dan disebutkan juga, kalau orang itu masih tidak menyembah Allah dan dia tidak menjadikan penyembahannya kepada Allah itu sebagai satu utama kehidupannya, pasti dia akan memperhambakan dirinya kepada sama-sama makhluk. Sebab itu ramai orang menjadi hamba kepada bendanya, ramai orang menjadi hamba kepada motokarnya, ramai orang menjadi hamba kepada bos dia. Seorang perempuan yang agak baik, sederhana, perangai semua bagus, tiba-tiba dia lawa sikit, dia jadi steno kepada bos. Engkau ni kalau buang tudung lagi lawa lah, aku cukup kenan. Mungkin dalam minggu lepan dia pun buka lah tudung. Bukan diperintahkan oleh bos pun, cuma bos melahirkan perasaan dia saja. Maka ketika itu dia telah mengabdikan dirinya kepada bosnya. Ada orang dia join kumpulan-kumpulan yang tak senonoh lah. Dia bagus ni, kumpulan tu minum arak, pergi kelab. Dia mungkin dia berniat nak tarik orang tu, akhirnya dia yang tertarik. Jadi oleh sebab dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak ada ikatan keagamaan yang kuat, atau dia tidak menyembah Allah dengan kuat, maka otomatik dia akan menyembah makhluk-makhluk lain. Sebab tu tak pelik tuan-tuan sekalian orang menyembah pangkat dia.
Lagi orang tak panggil pangkat tu, dia tak paling telinga pun. Bahkan keluar orang address kepada dia, tak sebut pangkat dia, dia tak layan. Ini minta maaf ni, saya cakap ni bukan saya tuju pada siapa dia, tidak, tapi saya tahu dan saya dengar ada orang macam itu. Dia sanggup beli lukisan seni atau ukiran orang asli sampai mencecah juta, tapi tak sanggup nak bagi derma, hanya beberapa ribu. Apa sebab? Sebab dia telah ditawan hatinya untuk membeli ukiran. Dah ukiran tu dah satu benda yang salah dah. Dia sanggup berkorban. So pengorbanan itu salah satu daripada simbol ibadah. Jadi kita memberi zakat, kita menyembah Tuhan dalam keadaan susah, kita berderma, kita pergi Mekah dengan sampai itu pengorbanan tu. Jadi pengorbanan seumpama itu tak diberikan kepada Allah, automatik pengorbanan itu akan terberi kepada pihak-pihak lain. Sebab itu dikatakan kalau orang yang tidak mengabdikan diri kepada Allah, dia tidak bebas, pasti dia akan mengabdikan dirinya kepada makhluk-makhluk lain, secara dia sedar atau tidak. Walaupun atas nama intelek dia kata I buat begitu, ada falsafah I sendiri. Ustaz tu mana tahu tentang nilai-nilai seni macam I tahu. Dia bolehlah bagi alasan, tapi sebenarnya kerana dia tidak dikongkong oleh ibadahnya kepada Allah, maka ibadah itu telah diberikan secara tak sedar kepada makhluk-makhluk lain. Ada orang dia buat ibadah kepada orang lain dalam bentuk taat setia, orang tu telah berlaku benda yang menyeleweng, benda tu orang tu dah salah betul-betul, semua orang nampak, tapi dia tetap memuja orang itu, ya tak? Maka dia telah buat ibadah. Kita sebut buat ibadah tu kasar lah, tapi dia telah mengabdikan diri kepada orang berkenaan. Jadi itu bukan yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang cukup penting dalam hidup kita. Kalau kita gagal beribadah kepada Allah, pasti secara sedar atau tidak kita akan beribadah, atau dalam braket kita akan mengabdikan diri kepada makhluk. Makhluk benda, makhluk manusia, makhluk apa juga tak kira. Ini yang menjadi syirik-syirik banyak ni. Yang jadi syirik banyak ni benda-benda macam ni lah. Dia lagi satu, kita menyembah Tuhan yang satu ini berbeza daripada orang-orang yang menyembah Tuhan yang banyak ini. Ibarat dia bagi ayat Quran ini, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Surah Az-Zumar ayat 29. Tuhan bagi perbandingan seorang laki-laki yang dimiliki oleh banyak tuan. Sebab orang hamba zaman dulu, satu hamba kadang dimiliki oleh 5 tuan. Hamba tu mungkin hamba yang special, lawa ke apa, tak kira lah, hamba perempuan baik, hamba laki-laki. Jangan seorang laki-laki ataupun dengan seorang yang hamba juga yang dimiliki oleh seorang saja tuan dia, dia lebih mudah mematuhi bagi seorang hamba yang patuh hanya satu tuan saja. Sebab dengan satu tuan, kehendak tuan tu clear pada dia, tidak timbul masalah. Begitulah bandingannya bagi manusia yang tak menyembah Tuhan yang satu, dia menyembah makhluk-makhluk lain, atau menyembah banyak-banyak Tuhan seperti setengah agama, pasti dia bercamuk. Tuhan ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Sebab dia taat kepada orang lain sehingga dia mengepi ketaat kepada Allah juga jika menyembah. Berbanding dengan orang yang hanya sembah Allah, dia akan ikut hanya benda yang selari dengan hukum Allah, dan dia akan menentang benda yang tidak selari dengan hukum Allah. Itu saja pendiriannya dalam hidup. Tapi kalau dia tidak bertuhankan Allah macam itu, dia secara sedar atau tidak dia akan bertuhankan makhluk. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang tu kata gitu, undang ni kata gini, dia pun bercelaru akhir-akhirnya. Itu perbezaan Tuhan sebut. Yang ketiga, al-ibadatu ibtila'un ilahiyyun yasqal al-insan. Ibadah kita itu merupakan satu ujian Tuhan yang terasa membebankan manusia, tetapi sebenarnya tidak. Ceritanya begini, ada ulasannya. Kalau tak ada ulasan tak boleh faham. Kita ni hidup di dunia ni, walau hebat macam mana pun sementara, susah macam mana pun sementara, senang macam mana pun sementara. Bahkan kekayaan yang kita miliki itu sempat beberapa tahun, kadang-kadang ramai orang tak sempat menikmati kekayaan dia. Dia dapat gratuity sampai beratus ribu, tak sempat lagi nak guna gratuity itu, kena sakit, kena stroke, habis online yang ambil. Dia ada harta, ada banyak, isterinya pun banyak juga lah kot.
Dia mati bukan Fatihah yang dijamunya, bukan kenduri arwah, tetapi perebutan harta ke mahkamah yang berlaku. Itulah nature dunia, tuan-tuan sekalian. Cakap saya ni Ustaz Syim ni negatif lah kepada dunia. Tak negatif. Perbezaan di antara dua orang yang memiliki harta, yang satu memiliki secara yang dunia. Sebab pernah ditanya oleh satu ulama, apa beza antara akhirat dengan dunia? Jawapannya begini: kalau kamu kumpulkan banyak harta tu kamu dengan tujuan untuk kamu dapat keredaan Allah, berderma dan sebagainya, itu akhirat. Tapi kalau kamu kumpul banyak-banyak untuk perut kamu saja, untuk nafsu kamu saja, tidak peduli orang lain, dengan illegal pula, itu dunia. Bermakna bukan boleh kita katakan akhirat kita mengenepikan dunia, tidak, benda yang sama. Tapi bagaimana kita mengendalikan benda itu dengan tujuan agama yang baik, maka dia akan menjadi akhirat. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, apa yang kita ada di dunia ni, macam mana pun semuanya berbentuk sementara. Apabila ianya berbentuk sementara, apa bekalan, apa pendapatan yang kita miliki, apa juga kelebihannya kita tu, kesemuanya dengan tujuan untuk bawa ke sana. Kalau siapa yang tidak ada berniat, macam tu satu kesilapan lah. Sebab itu bagi orang-orang yang ada pendapatan lebih, banyak harta, kalau dia tak buat jariah langsung lah, dia enjoy je tukar tokar, memang dia tinggal ke anak lah, rugi sangat lah. Buatlah jariah dalam hidup kita. Dalam tiga tu takkan satu tak boleh buat kot. Anak yang soleh, dirilah anak supaya jadi anak yang baik, ilmu pengetahuan yang dapat faedah, dapat mengajar, tak kira bukan mesti agama aja. Yang ketiga, sedekah jariah. Saya rasa orang bandar macam kita ni banyak boleh buat ketiga-tiga ni sekali. Tapi kalau tidak ada langsung ke arah itu, kesemuanya untuk digunakan untuk dunia saja, Allah apabila mati yang akan bersama dengan dia dua helai kain putih yang akan menyelubungi dia. Itu saja. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, kerana itulah banyak jutawan-jutawan dunia yang komited dengan Islam, sanggup berbelanja sampai jutaan ringgit memberi sponsor kepada gerakan-gerakan Islam seluruh dunia. Saya tak payah sebut lah, tuan-tuan tahu lah. Dia tak sayang lagi lah. Dia kata, apa yang saya boleh dapat pada harta ini semua? Jadi kerana itu, di situ kedudukan. Apabila itu nature keduniaan, kalau kita tidak berbekal langsung untuk ke akhirat, ataupun kita mengenepikan akhirat dengan mengutamakan dunia saja seperti orang-orang yang kita tengok itu, maka itu telah menafikan satu perkara yang cukup penting dalam hidupnya. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, oleh sebab pandangan Islam begitu rupa, dunia ni benda perjalanan, persinggahan dia panggil. Innakum khuliqtum lil abad wa innama tanqiluna min darin ila darin. Kamu dijadikan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Manakala di dunia ni hanya kamu berpindah daripada satu alam ke satu alam yang lain. Itu saja. Jadi kalau kita jadikan kehidupan dunia dia the ultimate object in our life, tak sempat dapat pun. Maka dengan sebab itu, jadikanlah apa kelebihan yang kita miliki, kita cuba alirkan dan kita cuba adunkan supaya dia menjadi bekalan kita di sana. Kalau ilmu, tujuan kita ke sana. Harta benda pun kita buat tujuan kita sana. Anak ada pun kita jaga didik baik supaya tujuan kita ke sana. Itu maksudnya. Apabila jadi begitu, maka segala yang ada di dunia ni tak dipandang serius lagi dah. Maka orang itu pasti dia tak akan menjadi hamba kebendaan. Percayalah. Tuhan sebut tentang nature. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarilah apa yang Tuhan beri kepada kamu di dunia ini, tapi jangan sekali-kali kamu lupa nasib kamu di akhirat. Jadi ada ulama mengatakan, mana yang penting mesti diutamakan di akhirat, jangan lupa, jangan dilalaikan oleh dunia. Maknanya jangan kamu lupa nasib kamu di akhirat, maknanya jangan dilalaikan di dunia. Dan kejarlah apa yang Tuhan akan beri di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kamu kejarlah apa yang Tuhan nak bagi pada kamu di akhirat, itu syurga, neraka dan lain-lain. Mengelakkan neraka, mengejar syurga, dan jangan lupa nasib kamu di dunia. Maknanya yang di dunia ni kita mengejar akhirat. Jadi apa yang kita buat di dunia ini semata-mata perjalanan untuk menuju ke akhirat. Firman Tuhan lagi tentang nature akhirat ini. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Ini surah Al-Ankabut ayat 64. Sesungguhnya kehidupan akhirat ataupun dunia akhirat, dar ni bilik dipanggil, maknanya alam akhirat itu, itulah alam kehidupan yang sebenar.
Disebut macam hayawan, kehidupan yang sebenar yang penuh dengan seronok. Laukanu ya'lamun, dia kalau mereka semua mengetahui. Maknanya kalau kita seronok di dunia macam mana pun, seronok kita seronok yang sementara. Saya terasa saya dah dapat banyak di dunia ni, tapi makin sehari makin rasa makin tak sampai ke mana juga. Dulu saya fikir kalau saya boleh duduk di KL pun dah seronok dah. Mendatang rasa duduk KL pun macam tu juga. Dulu duduk fikir-fikir kalau pakai Mercedes ni mungkin rasa sikit pakai-pakai pun rasa macam tu juga. Cuma tak buat lagi satu kalau kau rasa nak kahwin, tak kahwin. Saya tak tahulah. Itu tak tahulah. Jadi bermakna kalau saya jadikan ultimate, dunia itu sebagai ultimate, saya tak mencapai sepenuh seperti yang saya khayalkan. Jadi kepuasan rohani ialah kepuasan bila kita kaitkan seluruh yang kita buat tadi, kita kaitkan kesudahannya sampai ke akhirat, maka dia akan menjadi ibadah melalui proses yang macam ini. Yang terakhir, kalau boleh satu lagi ya, boleh ya, perekam ya, sikit lagi. Ibadah kita ni, ini penting ni, merupakan hak Allah ke atas hambanya, yang kita tak boleh kompromi. Ketika Nabi Mu'adz bin Jabal, ini hadis riwayat Bukhari ini dan Muslim, hadis yang cukup popular. Mu'adz bin Jabal menunggang unta bersama-sama dengan Nabi. Radif ni dia duduk di belakang unta tu lah, macam naik Vespa, naik motor dua orang lah. Kemudian dia kata, saya menumpang bersama Rasulullah di atas satu unta, satu ekor unta. Maka Rasulullah bertanya kepada saya, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Mu'adz, kamu tahu tak apa dia hak Allah ke atas hamba? Mu'adz jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lah yang lebih tahu dan Rasul yang lebih tahu. Tentu saya tak tahu. Itu makna dia. Qala, maka jawab Nabi, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Satu-satunya hak Allah ke atas hamba-Nya yang tidak boleh dikompromi ialah mesti kita sembah dia dan jangan sekali-kali mensyirikkan dia. Ayat hadis yang macam ni dalam ayat Quran cukup banyak. A'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, cukup banyak. Semua naklah kamu menyembah Allah, jangan sedikit pun mensyirikkan dia. Ayat ini dia ulang-ulang dengan banyak tempat dalam Al-Quran, sama dalam bentuk singular ataupun dalam bentuk plural, iaitu satu-satunya hak Allah ke atas manusia yang tidak boleh kita pertikaikan, iaitu kita kena sembah dia dan jangan mensyirikkan dia. Yang lain second matter. Maka oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, perbincangan mengenai ibadah ini, perbincangannya ada kaitan langsung dengan perbincangan tauhid. Sebab dia sebut kamu sembah Allah, jangan mensyirikkan dia. Maka maksudnya menyembah Allah jangan mensyirikkan dia, mana kamu sembah Allah dalam keadaan kamu betul-betul mentauhidkan dia. Dia tak jumpa ayat Quran yang mengatakan hendaklah kamu mentauhidkan Allah. Dia setakat mengatakan qul huwallahu ahad, Allah itu satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang lain melainkan dia. Semua itu bermaksud makna tauhid. Tapi perintah betul-betul kamu kena mentauhidkan dia, tidak ada perkataan macam itu. Yang betul-betul yang ada perkataan perintah betul-betul hendaklah kamu menyembah dia, wa'budullaha, dan perintah juga wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu mensyirikkannya dengan sesuatu. Maknanya perintah utama Allah kepada kita, kita menyembah dia, tapi kita tak boleh sembahnya dengan sempurna, melainkan kita mesti menolak syirik 100% totally. Dan inilah maksudnya kita mesti mentauhidkan Allah dalam keadaan yang amat sempurna. Di sinilah kepentingan pelajaran tauhid, pengajian tauhid, untuk kita jadikan inilah bahan utama untuk menjamin keselamatan amal ibadah kita. Supaya amal ibadah kita diterima, apa sebab? Amal ibadah yang tidak diselubungi sedikit pun dengan syirik. Sebab tuan-tuan jangan pelik, dalam amal ibadah pun boleh berlaku syirik. Saya dah sebut beberapa kali ayat ini, ayat surah Al-Kahfi di ujung sekali itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, ayat 110. Siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia buat amal saleh. Dalam braket amal saleh ini ialah amal ibadat yang diterima oleh Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya di akhirat, falyamal amalan salihah, hendaklah dia buat amal yang saleh, iaitu ibadah yang diterima.
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia mensyirikkan ibadahnya dengan sesuatu. Kalau dalam beribadah kepada Allah pun boleh berlaku syirik, ini kan lagi kalau tidak beribadah kepada Allah, maka terlalu banyak syirik boleh berlaku. Macam mana syirik boleh berlaku dalam ibadah? Dia tak pernah solat di rumah dia, tapi pergi rumah mak mertua dia, disegan kepada bapa mertua dia yang ustaz yang kononnya, dia pun solatlah juga walaupun di rumah tak pernah solat. Maka solat itu kerana bapa mentua. Dia mensyirikkan ibadahnya, bukan kerana Allah. Dia nak bagi duit derma masjid tu dengan syarat namanya letak di atas. Dan ada orang yang saya pernah dengar, dia nak bagi sekian banyak, dia nak namanya dipahat di tempat tertentu di masjid itu. Kalau tidak, dia tak nak bagi. Saya tahu kalau itu hajatnya, saya bimbang takut tak jadi ibadah. Sebab kerana sehingga kalau orang tak nak buat begitu, tak jadilah. Jadi kerana itu, saya berhenti setakat itu tuan-tuan sekalian. Saya dah sebut 3 atau 4. Yang pertama, konsep ibadah itu tidak menguntungkan apa-apa kepada Allah, bahkan tidak merugikan apa-apa kalau kita tidak beribadah. Dan akhiran daripada itu, maka kita beribadah tadi ialah kita memenuhi santapan rohani kita sebagai manusia yang perlu beribadah. Yang ketiganya, ibadah itu jalan kita mendapat kebebasan yang abadi, kebebasan tulen, untuk mengelakkan kita daripada kita beribadah kepada makhluk lain atau kita memperhambakan diri kepada yang lain. Maka mestilah kita memperhambakan diri kepada Allah untuk mengelakkan kita daripada kita memperhambakan diri kepada makhluk. Dan yang terakhir saya cakap yang tu, bukan yang terakhir, ada lagi satu. Ibadah kita juga ialah menjadi satu bahan bekalan untuk kita mencari bekalan. Segala-galanya yang kita sediakan ni mesti dengan tujuan untuk bawa ke sana. Kalau tidak, kita hanya seperti makhluk-makhluk lain. Dan yang terakhir saya bincang tadi, ibadah adalah satu-satunya hak Allah ke atas kita yang tidak boleh kompromi. Yang lain boleh. Dan dalam nak menjamin hak Allah ke atas kita tadi tidak boleh dikompromi, mestilah ibadah kita tu tulen semata-mata kerana dia, tanpa diselubungi oleh sedikit pun unsur-unsur syirik. Kalau berlaku yang itu, maka ibadah tadi kualitinya akan terjejas. Maafkan saya segala salah silap daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.